Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adi Mubin Jasmani. Dan saya dan rakan-rakan saya pada hari ini akan membentangkan tentang jenis-jenis hukum dalam Al-Quran hinggalah ke tajuk petunjuk zonni. Yakni kami akan menyambung apa yang kumpulan sebelum ni menerangkan. Baik. Jenis hukum-hukum dalam Al-Quran. Berapa jenis hukum Al-Quran ni? Ada 3, yakni terbagi pada 3, yakni hukum akidah i'tiqadiyah. Yang kedua, hukum akhlak dalam bahasa Arabnya khuluqiyah. Yang ketiga, hukum fiqh, yakni atau dalam bahasa Arabnya amaliyah. Baik, seterusnya. Hukum akidah i'tiqadiyah. Apa maksud dia? Hukum ini berkaitan dengan kewajipan seorang mukallaf. Tengok dulu pada mukallaf. Apa maksud mukallaf ni? Mukallaf ni maksudnya kita boleh katakan dia taklif, yakni yang telah dipertanggungjawabkan. Mukallaf ni ada 2 syarat. Yang pertama berakal, yang kedua balik. Balik ni ada tahap dia lah kan, ada had dia, sama ada lelaki atau perempuan, masing-masing ada had dia. Yang kedua berakal, yakni dah boleh bezakan mana buruk, mana baik. Jadi mukallaf ni bila dia dah sampai had dia, dah cukup 2 syarat tu, secara langsung dia diwajibkan untuk melaksanakan apa yang Allah perintah dan untuk meninggalkan apa yang Allah larang. Dan contoh yang bukan mukallaf iaitu budak kecil. Contoh budak kecil, dia tidak diwajibkan solat dan segala dosa pahalanya bukan budak kecil tanggung. Tapi berbeza dengan mukallaf, bila kita dah mukallaf, dosa pahala kita yang tanggung sendiri. Macam itulah. Baik, kita sambung. Berkaitan dengan kewajipan seseorang mukallaf yang beriman dengan Allah SWT. Minta maaf ada typo. Yang beriman dengan Allah SWT, kitab Al-Quran, Rasul dan hari kiamat. Ilmu ini kita boleh belajar dalam ilmu tauhid dan ilmu kalam. Baik. Terus ya. Hukum akhlak khuluqiyah, atau kita boleh panggil suluk. Hukum ini berkaitan dengan mukallaf juga, untuk berakhlak dengan akhlak yang baik dan meninggalkan akhlak yang tidak baik. Contoh akhlak dan manusia, yakni akhlak dengan Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, para ulama, para manusia dengan ibu bapa kita. Itu dengan manusia lah. Dengan haiwan pun begitu juga, kita tak boleh nak suka hati nak mencederakan atau membunuh atau buat-buat benda yang tak sepatutnya pada haiwan. Yang seterusnya adalah menjaga alam, yakni alam semesta jadi atau alam semesta, yakni bumi, menjaga tanah, menjaga sungai daripada pencemaran, laut pun begitu juga. Yang seterusnya akhlak dengan Allah SWT. Baik. Seterusnya hukum fiqh, yakni amaliyah. Yang ni antum boleh bacalah kat sini. Jadi apa yang saya nak terangkan, yakni hukum fiqh atau amaliyah ni adalah segala tindak tanduk mukallaf atau segala tindak tanduk manusia mukmin ni, kan, ada hukum-hukum dia. Yakni dari segi percakapan, buat dan akad tindakan seseorang mukallaf. Yakni apa yang kita nak buat. Contoh kita berada dalam situasi ni, hukum dia apa, kan? Contoh kita musafir, kan? Boleh jamak kasar tak, apa hukum dia, semua. Macam itulah hukum-hukum fiqh. Dan kita perlu ingat bila kita bicara tentang hukum ni, dia tak termasuk dalam perkara akidah dan akhlak. Baik. Kita pergi pada seterusnya. Hukum fiqh ni terbagi pada 2. Yang ni amaliyah ni terbagi pada 2. Yang pertama ibadat, contoh dia solat, puasa, zakat, haji, nazar dan lain-lain. Yang kedua muamalat, urusan jual beli, undang-undang, kehakiman dan lain-lain. Kita tengok, kita pergi lebih mendalam apa maksud ibadat dan muamalat dulu. Bismillah. Definisi ibadat. Menurut Abu A'la Al-Maududi, dari segi bahasa ia berasal daripada perkataan Arab, yakni abadah yang budu, yang bermaksud taat, patuh serta tunduk. Dari segi istilah pula, ibadah ialah pengabdian diri sepenuhnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni segala apa yang kita buat, mestilah niatkan Allah SWT. Kenapa? Kerana kita hamba, dan hamba mestilah mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Siapa Tuhan kita? Yang Allah SWT. Baik. Ini adalah contoh-contoh ibadat, contoh-contoh tanda kita hamba, contoh-contoh tanda kita hamba yang mengabdikan diri sepenuhnya. Ini solat, contoh kita solat lah, tak ada kaitan, tak ada urusan dengan manusia pun kita solat memang kerana kita diperintahkan untuk solat. Puasa pun begitu, zakat pun begitu, haji pun begitu, nazar dan lain-lain. Baik. Muamalat. Muamalat ni tu boleh baca kat situ. Jadi muamalat ni adalah segala urusan yang berkaitan dengan manusia, di antara manusia dengan manusia. Seperti yang kita tengok dalam contoh tu, kekeluargaan, transaksi, jenayah, kehakiman, pemerintahan negara, hubungan antarabangsa, ekonomi dan negara. Semua urusan ni ada kaitannya di antara manusia dengan manusia. Dan kita boleh katakan juga bahawa hampir semua urusan dalam dunia ni melibatkan muamalat, yakni antara manusia dengan manusia. Kita pergi pada seterusnya. Kekeluargaan. Kita tengok hukum mahkam kekeluargaan. Yang ni kekeluargaan ni bawah tajuk muamalat. Jenis-jenis muamalat tadi kan. Kita bincang pada muamalat terus. Ibadat saya rasa semua dah faham kan. Baik. Hukum mahkam kekeluargaan ini. Baik, ia berkait dengan pra perkahwinan. Yang ni tunang lah bukan couple lah. Pra perkahwinan ni bermaksud tunang, bukan couple. Baik, yang seterusnya adalah nikah. Yang ni bila dah tunang, apa segalanya semua kedua keluarga restu, kita pergi pada peringkat seterusnya, yang ni bernikah.
Seterusnya adalah talak. Okey, talak. Yang ni hal-hal perkahwinan kat sini ya. Talak, rujuk, iddah, masalah pewarisan. Okey, baik. Kita pergi pada seterusnya. Okey, ni adalah dalil-dalil kekeluargaan. Dia antara dalil-dalil. Yang ni saya ambil daripada surah Al-Baqarah. Okey, sebelum tu, supaya saya nak katakan, dalil-dalil tentang kekeluargaan ni dalam ayat Al-Quran ada dalam lebih kurang 70 ayat. Okey. Okay, baik, kita pergi pada ni surah ayat 23 surah Al-Baqarah. Saya baca maksud terus untuk mempercepatkan waktu. Ada kawan-kawan saya lagi ada nak kata. Okey, baik, maksudnya dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu sedangkan mereka meninggalkan isteri-isteri, hendaklah isteri-isteri itu menahan diri mereka beriddah selama 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis masa iddahnya itu, maka tidak ada salahnya bagi kamu mengenai apa yang dilakukan mereka pada dirinya menurut cara yang baik atau yang maksud yang diluluskan syarak lah. Dan ingatlah Allah sentiasa mengetahui dan dengan mendalam akan apa juga yang kamu lakukan. Maksudnya, contoh suami itu meninggalkan isteri, atau suami itu meninggalkan isteri-isteri. Okey, dia orang isteri-isteri ni atau isteri ni dia kena iddah dulu lah selama 4 bulan 10 hari. Dan ini setahu saya ini adalah untuk yang merdeka, isteri-isteri yang merdeka. Dan zaman dulu kan ada hamba semua, zaman sekarang dah tak ada dah. Okey, baik. Rasa saya hamba atau perempuan yang muda dalam setengah daripada 4 bulan 10 hari, yakni 2 bulan 5 hari. Kalau saya silap boleh betulkan maaf. Okey, kemudian apabila telah habis masa iddahnya, maka dia bolehlah nak berkahwin ke selepas habis iddah tu kan. Okey, dan ada juga pembincangan dalam ayat ni, contoh lepas akad nikah sejurus lupa akad nikah tu. Contoh suami accident ke apa ke, ada berlaku kemalangan ke apa kan, sakit jantung ke, terlanggar motor makmum yang dekat situ kan. Jadi ya, apa yang isteri-isteri ni dari segi wang hantaran tu apa semua kan. Jadi menurut Ibnu Mas'ud, walaupun dia belum disentuh, dia belum dipersetubuhi kan, dari segi wang hantaran semua, dia layak untuk dapat sepenuhnya. Okey, dan seterusnya, dan ada jugalah pandangan di antara isteri yang telah yang telah disetubuhi dan yang belum disetubuhi. Okey, baik, seterusnya. Okey, yang ni dalam tajuk keluargaan ke, tapi dalam waris, yakni miras atau faraid. Yang ni saya ambil je sebahagian sahaja daripada surah An-Nisa ayat 11. Sebenarnya ayat 11 surah An-Nisa ni panjang, tapi saya ambil sebahagian saja. Okey, baik. Saya baca maksud terus Dan untuk dua orang ibu bapa, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang tinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Okey, tapi jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak, ia diwarisi oleh ibu bapanya sahaja. Maka ibunya mendapat 1/3 jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara. Maka ibu bapanya mendapat 1/6. Okey. Masuk ayat ni, bahagian kedua ibu bapanya dapat 1/6 untuk masing-masing lah. Ibu dan ayah tu dapat 1/6 apabila pewaris tu mempunyai keturunan. Tapi apabila pewaris tidak mempunyai anak, maka seluruh harta peninggalannya menjadi hak milik kedua orang tua. Okay. Ayat tersebut juga, kalau tuan perasan, dia juga menugaskan bahawa bila pewaris tidak mempunyai anak, maka ibu mendapat 1/3 bahagian. Namun ayat tersebut tidak menjelaskan berapa bahagian ayah. Okey, dari sini dapat kita fahami bahawa sisa setelah diambil bahagian ibu itu, yakni 2/3, menjadi hak milik ayah. Kira dia ambil 1/3 tadi, ada sisa 2/3 jadi hak milik ayah, adalah kerana penerimaan ayah disebabkan ashabah. Okey, baik. Kita pergi pada seterusnya. Okey, transaksi. Hukum hakam yang mengatur urusan seseorang. Okey, ni selepas keluargaan. Poin yang seterusnya adalah transaksi. Hukum hakam yang mengatur urusan seseorang dengan orang lain, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai. Okey, sorry saya typo lagi. Hutang piutang, serta hukum perjanjian. Okey, kita tengok. Okey, ini di antara dalil yang saya ambil dalam surah An-Nisa ayat 29. Saya baca terus sana je. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Yang ini dengan cara yang tak elok lah kan. Kita dapat hasil daripada judi ke kan, daripada setelah buat benda-benda yang tak elok kemudian dapat upah ke, macam itulah. Ini di antara dalil transaksi. Okey. Kemudian ni dari transaksi ada tajuk akad pula. Dan tadi transaksi kan banyak jenis, kini akad pula. Saya ambil dalam surah Al-Ma'idah ayat yang pertama. Saya baca maksud terus. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Maksudnya tunailah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan padamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurutnya yang dikehendakinya. Maksudnya ayat yang kat sini penuhilah akad-akad itu. Maksudnya Allah SWT suruh kita memenuhi janji-janji kita apa yang kita buat. Dihalalkan bagimu binatang ternak. Okey, itu sahaja daripada saya. Kemudian akan seterusnya, tajuk-tajuk seterusnya akan dibentangkan oleh kawan saya seterusnya, iaitu Muhammad Izzat Irfan. Okey, baik, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Okey, saya akan menyambung dari pencerahan Muhammad Ad-Din Mubin dalam tajuk jenis-jenis hukum dalam Al-Quran. Okey, tajuk yang pertama adalah jenayah. Apa itu jenayah? Dan jenayah adalah di dalam tajuk ini dia membahaskan tentang hukum-hukum berkaitan dengan tindakan jahat seseorang individu atau berkumpulan. Contohnya larangan membunuh dan hukumannya. Okey, fungsi hukum jenayah ini adalah untuk memelihara kestabilan masyarakat dan negara. Okey, ayat-ayat ataupun dalil-dalil tentang hukum hakam jenayah di dalam Al-Quran menyebut dalam sekitar 30 ayat, dan yang saya ambil adalah dari surah Al-Maidah ayat yang ke-90 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Ini ayat ini menceritakan tentang arak dan judi. Dalam hukum Islam, arak dan judi itu adalah satu jenayah dan haram untuk dilakukan ataupun dibuat, dan boleh membawa kepada hukuman-hukuman yang ditentukan di dalam hukum Islam. Okey, tajuk yang seterusnya. Okey, kalau kita melihat kepada gambar ini membawa maksud kehakiman, hukum hakam tentang kehakiman. Kehakiman ini membincangkan tentang hukum hakam yang berkaitan dengan keadilan, kesaksian dan sumpah. Ini poin berkaitan dengan keadilan sesuatu perkara, kesaksian dan sumpah. Contohnya keputusan hakim dalam mencapai objektif. Okay, seterusnya. Okey, dalil tentang kehakiman di dalam Al-Quran menyebut sekitar 13 ayat, tapi yang saya ambil adalah satu ayat saja daripada surah An-Nisa ayat yang ke-58 yang berbunyi, qala Allah Ta'ala innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Ayat ini menyebut tentang hukum menjalankan hukum antara manusia, dan Allah menyuruh kita untuk menghukum seseorang itu dengan adil, seperti mana yang anda lihat dalam poin saya sebentar tadi. Okey, kita masuk tajuk yang seterusnya. Okey, kita melihat ini adalah gambar Raja Malaysia. Ini membawa maksud kepada pemerintahan negara kita. Pemerintahan, hukum hakam dalam pemerintahan negara. Apa yang dibincangkan dalam pemerintahan negara adalah ketentuan-ketentuan berkaitan dengan pemerintahan negara. Mungkin anda melihat ini macam tak faham lagi. Kita tengok seterusnya. Hukum hakam yang mengatur hubungan penguasa dengan rakyat dan mengatur hak-hak peribadi dan masyarakat. Ini boleh kita faham, nampak lebih orang kata apa? Lebih poin di situ. Ada poin di situ iaitu mengatur hubungan penguasa dengan rakyat. Okey. Raja dengan rakyat, kita atur hubungan antara mereka. Hukum hakam mengatur perkara tersebut dan mengatur hak-hak peribadi dan masyarakat. Kita tengok seterusnya. Okey, ayat tentang pemerintahan negara ataupun dalil tentang pemerintahan negara di dalam Al-Quran menyebut sekitar 10 ayat, tapi yang saya ambil adalah daripada surah An-Nahl ayat yang ke-90 yang berbunyi, qala Allah Ta'ala innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Di dalam ayat ini Allah menyuruh hamba-Nya untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat masing-masing, dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Okey, kita masuk tajuk yang seterusnya. Okey, kerjasama Malaysia dengan negara luar. Hubungan ini perlu diwujudkan bagi mewujudkan kestabilan serantau. Okey, tajuk ini membawa masuk hubungan antara bangsa. Hubungan antara bangsa. Di dalam tajuk hubungan antara bangsa, hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan antara negara Islam, sesama Islam, dan negara Islam dengan negara bukan Islam. Hukum kita tak faham lagi yang tadi tu. Hukum yang berkaitan dengan tata cara interaksi dengan rakyat bukan Islam yang berada di negara Islam juga boleh dibawa masuk dalam tajuk ini. Contohnya berkaitan dengan zimmi dan harbi, kafir zimmi dan kafir harbi. Okey, kita masuk seterusnya. Okey, di dalam Al-Quran hubungan antara bangsa terdapat ayat-ayat yang berkaitan dengan hubungan antara bangsa di dalam Al-Quran. Ada sekitar dalam mengejutkan saya juga, dalam sekitar 25 ayat. Tapi yang saya ambil adalah daripada surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alna syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Dalam ayat ini Allah berfirman bahwasanya Allah menciptakan di dunia ini ada lelaki dan perempuan, dan ada berbagai-bagai puak dan berbagai-bagai suku puak. Pasal apa ataupun kenapa Allah mencipta berbagai-bagai suku puak ini adalah untuk lita'arufu, untuk saling mengenali. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang
lebih takwanya antara kamu, ya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mendalam pengetahuannya. Kita masuk tajuk yang seterusnya. Tajuk yang paling saya suka. Ya, tajuk ekonomi dan kewangan. Nampak duit banyak. Okay, ekonomi dan kewangan, hukum hakam yang berkaitan dengan ataupun mengatur hak-hak golongan fakir miskin dengan harta yang terdapat dalam golongan kaya. Ekonomi dan kewangan yang membawa maksud mengatur hubungan kewangan antara orang yang berupaya, orang yang berada dengan orang yang tidak berupaya, bermaksud orang yang kata apa, agak susah lah, orang susah dengan orang kaya macam tu. Itu membawa maksud yang faham. Dalam ini pun ada membincangkan, dalam tajuk ini pun ada membincangkan tentang benda ni juga. Jadi saya datangkan dalil daripada surah At-Taubah ayat yang ke-60 yang berbunyi, qala Allah Ta'ala, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Di dalam ayat ini Allah berfirman, sesungguhnya sedekah-sedekah ataupun zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin dan amil-amil yang menguruskannya, dan orang-orang muallaf yang baru dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang, dan untuk dibelanjakan pada jalan Allah. Dan hukum ini dan sedekah ini juga untuk orang-orang yang bermusafir dalam perjalanan. Sesungguhnya ketetapan hukum yang demikian itu ialah sebagai satu ketetapan yang datangnya daripada Allah, dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi sama-samalah kita bersedekah. Okey, dah habis tajuk saya untuk presentation kali ini. Harap anda dapatlah poin-poin yang saya berikan sebentar tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada sahabat saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Saufi bin Bukhari. Insya-Allah saya akan meneruskan perbahasan mengenai penjelasan Al-Quran terhadap hukum fiqh. Terdapat 3 cara yang digunakan Al-Quran. Yang pertama, penjelasan hukum secara prinsip umum yakni kulli. Yang kedua, penjelasan hukum secara ringkas yakni ijmali. Dan yang ketiga, penjelasan hukum secara terperinci yakni tafsili. Penjelasan hukum secara prinsip umum yakni kulli adalah menyebut kaedah dan prinsip-prinsip umum yang menjadi asas kepada cabang-cabang hukum dan dibinakan hukum hakam ke atasnya. Terdapat contoh penjelasan Al-Quran tentang prinsip umum ini yakni kulli, seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang yang pertama mesyuarat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syawirhum fil amri. Maksudnya, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Ayat ini sudah jelas bahawa ianya umum, yakni bermusyawaratlah kamu dengan mereka dalam urusan yang perlu adanya musyawarah, pemikiran yang matang dan pandangan yang tajam, seperti dalam urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan hal-hal keduniaan lainnya. Sudah jelas di sini bahawa ianya ayat hukum mengenai prinsip umum. Yang kedua, mengenai keadilan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli. Maksudnya sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil. Surah An-Nahl ayat 90. Ayat ini sudah jelas lagi nyata bahawa ianya menunjukkan kepada umum, berlakulah adil kepada kanak-kanak maupun dewasa. Yang ketiga, pengharaman memakan harta orang lain tanpa hak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al hukam lita'kulu fariqan min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Surah Al-Baqarah ayat 188. Maksudnya, dan janganlah kamu makan yakni atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu yakni memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Surah Al-Baqarah ayat 188. Baik. Ayat ini dipanggil sebagai jenis ayat umur munazimah, yakni berkenaan hubungan manusia sesama manusia. Jadi jelas di sini bahawa ianya merupakan penjelasan hukum secara prinsip umum yakni kulli. Yang keempat, mengenai kerjasama dalam perkara kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maksudnya, dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan pula kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pencerobohan. Sudah jelas lagi nyata ayat ini merupakan ayat secara prinsip umum. Bertolong-tolonglah untuk mengerjakan kebajikan, kebaikan dan
tinggallah kemungkaran. Okay, baik, seterusnya penjelasan hukum secara ringkas, yakni ijmali. Baik. Cara ini hanya menyebut tentang hukum secara ringkas saja dan masih memerlukan penjelasan lanjut dalam perlaksanaannya. Ayat Al-Quran yang diturunkan secara ringkas. Seterusnya, terdapat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan secara lebih terperinci. Sebagai contoh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Maksudnya, dan dirikanlah solat serta tunaikanlah zakat. Surah Al-Baqarah ayat 43. Baik, di sini saya membahagikan kepada dua bahagian, yakni wa aqimus salah yang pertama dan yang kedua wa atuz zakah. Kenapa saya membahagikan? Kerana wa aqimus salah dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad SAW, iaitu idza qumta ila salati fa asbiqil wudu' thumma istaqbilil qiblati fakabbir. Maksudnya, apabila kamu ingin menunaikan solat, ambillah wuduk, kemudian menghadaplah kiblat dan bertakbirlah, yakni takbiratul ihram. Hadis Muslim bab Iqra ma tayassara min al-Quran. Jadi ayat Al-Quran wa aqimus solah, secara ringkas ayat Al-Quran itu jadi diperincikan oleh hadis Nabi yang saya sebutkan tadi. Untuk ayat Al-Quran wa atu zakah, serta tunaikanlah zakat, dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad SAW, iaitu fi kulli arba'ina syatun ila 20 wa mi'atin fa in zadat wahidatan fa syatani ila mi'atain fa in zadat wahidatan 'ala al-mi'atain fa fiha thalathu syiyahin ila 300 fa in kanat al-ghanam akthar min dhalik fa fi kulli mi'atin syatun. Maksudnya, pada setiap 40 ekor kambing, yakni wajib dikeluarkan zakat 1 ekor kambing, sehingga 120 ekor. Sekiranya lebih seekor, wajib dikeluarkan zakat 2 ekor kambing, sehingga 200 ekor. Sekiranya lebih seekor daripada 200 ekor, maka wajib dikeluarkan zakat 3 ekor kambing, sehingga 300 ekor. Sekiranya kambing lebih daripada itu, yakni 300, wajib dikeluarkan zakat seekor kambing pada setiap 100 ekor. Sudah jelas di sini, hadis ini menerangkan mengenai wa'atuz zakah. Hadis Abu Dawud bab fi zakat al-sa'imah 1568. Wallahu ta'ala alam. Untuk penjelasan Al-Quran terhadap hukum fiqh bahagian yang ketiga, ini penjelasan hukum secara terperinci, yang tafsili, akan dijelaskan oleh sahabat saya yang seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Kita sambung di bawah tajuk penjelasan Al-Quran terhadap hukum fiqh. Sebelum ni, sahabat saya, saudara Mak Sofi, telah menjelaskan dua daripadanya. Itu yang pertama, penjelasan hukum secara umum, iaitu kulli, dan yang kedua, penjelasan hukum secara ringkas, iaitu ijmali. Jadi kita terus pergi ke nombor 3, iaitu penjelasan hukum secara terperinci, iaitu tafsili. Okey, penjelasan hukum secara tafsili. Cara ini menyebut tentang hukum dengan lebih terperinci berbanding dengan cara yang kedua, iaitu yang ringkas. Jumlah ayat-ayat Al-Quran sebegini sedikit sahaja berbanding ayat-ayat cara pertama dan kedua. Ayat-ayat Al-Quran sebegini telah memberikan penjelasan secara lengkap, sehingga kita dapat laksanakan hukum tersebut menurut apa yang disebutkan oleh ayat Al-Quran itu, walaupun ianya tidak dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dengan hadisnya. Contoh penjelasan Al-Quran tentang hukum secara terperinci ataupun tafsili ini adalah seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang hukum wanita yang tidak boleh dikahwini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahima. Surah Al-Azim. Diambil daripada surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-23. Ini maksud daripada ayat yang saya bacakan tadi, tapi saya dah ringkaskan dalam bentuk PowerPoint untuk kita mudah tengok apa yang diterangkan oleh ayat tu. Okay, ayat tadi tu menerangkan tentang wanita yang haram dikahwini. Hukum wanita yang haram dikahwini. Ada 13 golongan yang disebut dalam ayat tersebut. 7 golongan tak boleh sebab nasab dia, 2 golongan sebab kerana talian susuan, dan 4 sebab perkahwinan. Okey, ringkasan ayat-ayat tadi tu tentang siapa yang boleh dikahwini. Nombor 1 ibu, nombor 2 anak, 3 adik-beradik, 4 makcik belah ayah, 5 makcik belah ibu, 6 anak saudara belah adik lelaki, dan anak saudara adik-adik perempuan. Yang ke-8 ibu susuan, yang ni pertalian susuan, ibu susuan dengan nombor 9 adik-beradik susuan.
Nombor 10 ibu mertua, nombor 11 anak tiri, 12 bekas menantu dan 13 menghimpun adik-beradik. Menghimpun adik-beradik ni maksud dia contoh kita nak kahwin dengan perempuan tu. Dan perempuan tu contoh ada 3 adik-beradik, semua perempuan. Kita nak kahwin, kita nak kahwin, adik dia pun kita nak kahwin juga. Tak boleh Maksud dia menghimpun ke adik-beradik haram. Jadi semua ni dah disebutkan secara jelas siapa yang kita tak boleh kahwin, tanpa perlu ada sumber lain menerangkannya. Jadi itulah maksud dia penjelasan secara tafsili, iaitu secara terperinci. Sekian saja daripada saya. Seterusnya akan disambung oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aizat bin Muhammad Zahir. Nombor matrik I18203-171. Saya akan sambung pada subtopik yang berikutnya. Masih lagi dalam tajuk sumber utama hukum, iaitu Al-Quran, iaitu gaya bahasa Al-Quran dalam menjelaskan hukum. Al-Quran memiliki gaya bahasa yang pelbagai dalam menjelaskan suatu hukum, dan Al-Quran juga memperlihatkan hukum hakam yang terkandung dalamnya dengan memberikan suatu suruhan supaya diikuti arahannya dan memberi amaran terhadap orang yang menentang. Kemudian gaya bahasa Al-Quran ini menjelaskan hukum wajib, sunat, haram dan makruh dan harus melalui cara yang tertentu. Okey, yang seterusnya kita tengok pada ayat yang bermaksud kepada wajib, sunat dan harus. Okey, yang pertama arahan atau kata suruh al-amru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. Okey. Dekat dalam ayat ni wa aqimus syahadata lillah. Okey, dekat wa aqimu tu dan hendaklah kamu menyempurnakan. Jadi di situ salah satu kata suruhan ataupun kata suruh al-amru yang nak menentukan sama ada hukum itu boleh jadi sama ada wajib, sunat ataupun harus. Dan yang kedua iaitu perkataan diwajibkan. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Okey, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Okey. Jadi di sini kutiba alaikumusiyam itu adalah perkataan diwajibkan. Kutiba alaikum, diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa. Jadi di sini ayat di sini nak menunjukkan bahawa hukum bagi berpuasa itu adalah wajib. Hukum untuk dalam ayat ni hanyalah wajib, dia tak boleh jadi sunat ataupun harus. Dan yang ketiga ada ganjaran baik. Okey. Kita tengok dekat ayat wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Jadi dekat ayat ini pula gaya bahasa dia ialah Allah nak terangkan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya maka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Okey, yakni Allah sertakan sekali dengan ganjaran yang dibuat oleh pelakunya bila mana si pelaku tersebut dia melakukan perbuatan sama ada yang wajib maupun sunat ataupun harus. Dan yang seterusnya, okey, tadi ayat itu dia lebih kepada gaya bahasa itu lebih kepada suruhan ataupun kata perintah. Okey, jadi di sini pula kita akan tengok ayat yang gaya bahasa yang lebih membawa kepada maksud haram dan juga makruh. Yang pertama, larangan an-nahyu. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Okey, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Jadi dekat ayat ni wala taqtulu, dan janganlah kamu membunuh. Jadi di situ dia salah satu kata larangan, iaitu yang bawa maksud kepada an-nahyu, yakni larangan. Okey, dan yang kedua perkataan diharamkan. Okey, perkataan diharamkan ni kita tengok kepada ayat ni, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmal khinzir. Jadi di sini ayat dia hurrimat alaikum. Hurrimat alaikum tu ialah diharamkan bagimu. Jadi ayat ni dia nak tunjukkan bahawa kita ni diharamkan untuk memakan bangkai darah, memakan bangkai darah daging babi dan selainnya. Jadi ayat di sini dia hendak menunjukkan bahawa hukum dia haram saja. Dia tak boleh jadi makruh. Macam yang nombor 1 tadi tu, larangan an-nahyu tu, ayat tu boleh jadi kepada sama ada haram atau makruh. Jadi kalau perkataan diharamkan ni, hukum dia akan jadi haram sahaja. Dan yang ketiga iaitu ada balasan buruk. Okey. Ayat ni dia nak menjelaskan bahawa siapa perbuatan orang munafik itu yang mencela orang mukmin yang memberi sedekah ataupun dan mencela dan orang-orang yang tidak memperoleh selain sekadar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka dan Allah akan membalas penghinaan mereka itu dengan azab yang pedih. Maksudnya Allah sertakan balasan yang buruk, Allah sertakan balasan yang buruk kepada
perbuatan orang kafir ataupun munafik yang melakukan perbuatan jahat sedemikian. Jadi dekat ayat sini dia nak tunjuklah bahawa Allah sertakan sekali dengan gaya bahasa tu, Allah sertakan balasan buruk terhadap perbuatan orang munafik ini. Jadi setakat itu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Khatib, nombor metrik I18203116 daripada kos Usuluddin SEM 4. InsyaAllah saya akan sambung pembentangan daripada kawan saya dalam bab yang sama juga, iaitu gaya bahasa Al-Quran dalam menjelaskan hukum. Jadi saya akan sambung tentang ayat yang bermaksud haram ataupun makruh. Okay, yang pertama, macam mana cara kita nak kenal ayat-ayat itu bermaksud haram ataupun makruh? Ada 3 perkara, iaitu yang pertama larangan an-nahyu, yang kedua perkataan yang diharamkan, dan yang ketiga ada balasan buruk. Okey, tengok yang pertama iaitu larangan an-nahyu. Ayat Al-Quran yang datang dalam bentuk kata larang, an-nahyu, akan membawa maksud haram ataupun makruh bergantung kepada keadaannya. Jadi maksudnya setiap ayat Al-Quran tu kalau membawa maksud larangan, maka ayat itu akan menjadi haram ataupun makruh. Berdasarkan bergantung pada ayat-ayat tertentu. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala seperti berikut. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Maksudnya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Jadi kalau berdasarkan ayat ni, hukum bagi ayat ni adalah haram, dia bukan makruh. Dalam ayat ni Allah cerita Allah mengharamkan kita sebagai umat Islam membunuh sesama Islam melainkan ada sebab-sebab tertentu. Contohnya macam orang yang dah kahwin, lepas tu dia berzina. Jadi hukum bagi perbuatan dia itu adalah rejam sampai mati. Okey, seterusnya adalah perkataan yang diharamkan. Ayat Al-Quran yang mengandungi perkataan diharamkan akan membawa maksud haram sahaja. Jadi yang ini senanglah kita nak tahu hukum dia tu haram. Sebab sangat jelas sekali dalam ayat tu ada perkataan haram. Jadi kalau mana-mana ayat Al-Quran yang ada perkataan haram tu, maka ayat itu hukum dia akan menjadi haram saja, dia takkan jadi makruh dah. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala seperti berikut. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sub'u illa ma dhakkaytum wa ma dhubiha 'ala an-nusubi wa an tastaqsimu bil azlam. Maksud ayat Al-Quran ni diharamkan kepada kamu memakan bangkai binatang yang tidak disembelih, darah yang keluar mengalir, daging babi termasuk semuanya, dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain daripada Allah, yang mati tercekik, yang mati dipukul, dan ila akhir ayat. Bacalah maksud itu sampai habis. Jadi maksudnya ayat ini menerangkan tentang Allah mengharamkan kita untuk memakan bangkai, daging babi dan seumpamanya. Okey, yang seterusnya adalah ada balasan buruk. Jadi terdapat juga gaya bahasa Al-Quran yang menjelaskan perbuatan yang haram dengan menjanjikan balasan buruk atau siksa neraka bagi pelakunya. Jadi kalau dalam ayat itu menceritakan tentang ada balasan buruk, maka hukum bagi ayat itu akan menjadi haram. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala seperti berikut. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Maksud ayat tersebut adalah orang-orang munafik yang mencela sebahagian daripada orang-orang yang beriman mengenai sedekah-sedekah yang mereka berikan dengan sukarela, dan mencela orang-orang yang tidak dapat mengadakan apa-apa untuk disedekahkan kecuali sedikit sekadar kemampuannya, serta mereka mengejek-ngejeknya. Allah akan membalas ejekan-ejekan mereka dan bagi mereka disediakan azab siksa yang tidak terperit sakitnya. Jadi maksudnya ayat ni Allah cerita tentang orang munafik yang mencela perbuatan orang-orang beriman yang mana mereka ni bersedekah. Jadi masuk di ayat-ayat ni dia akan jadi haram. Sebab apa? Sebab ada balasan buruk. Balasan buruk bagi orang-orang munafik yang mencela orang yang beriman yang melakukan sedekah. Jadi itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama saya Muhammad Izzuddin bin Ali Taqidin, bernombor metrik I18203070. InsyaAllah saya akan meneruskan pembentangan yang seterusnya berkaitan dalalah ayat Al-Quran terhadap hukum. Al-Quran dari segi penyampaian atau periwayatan adalah berbentuk qat'i, iaitu diyakini kerana disampaikan dengan cara mutawatir, perawi yang ramai.
Okey, para perawi ni meriwayatkan asbabun nuzul Al-Quranul Karim ni terlalu ramai. Disebabkan terlalu ramai meriwayatkan sesuatu perkara ni, maka ia menjadi qat'i. Mustahil untuk seseorang perawi itu berbeza pendapat dengan para perawi-perawi yang lain. Okey, seterusnya adalah petunjuk terhadap hukum. Dalil terhadap hukum ni mempunyai dua, iaitu dalil qat'i dan dalil zanni. Apa itu dalil qat'i dan apa itu dalil zanni? Dalil qat'i ni adalah dalil yang mana perkataan dalam Al-Quran tu sudah jelas maknanya dan hanya mengandungi satu makna sahaja. Ia tidak perlu kepada penjelasan dan huraian yang lain, seperti bilangan nombor ataupun suruhan ataupun larangan. Okey, ulama tidak boleh berbeza pendapat terhadap perkataan-perkataan qat'i dalam Al-Quran. Sebagai contoh, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Bermaksud, perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina hendaklah kamu sebat tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali sebatan. Sudah jelas di sini, di dalam ayat ini mengatakan 100 kali sebatan. 100 difahami dengan 100, bukannya difahami dengan 101 ataupun 102 ataupun 103. Itu bilangan nombor. Yang kedua adalah seperti suruhan yang wajib, seperti solat fardu 5 kali sehari. Solat fardu ni tak ada khilaf antara ulama, dan ulama mengatakan solat fardu ni wajib, menunjukkan di situ adalah dalil qat'i, jelas. Dan yang seterusnya adalah nahi, iaitu larangan. Sebagai contoh, la taqrabuz zina, janganlah menghampiri zina. Okey, wajib seseorang menjauhi zina. Ulama mengatakan bahawa tak ada khilaf pun di antara mereka mengatakan sunat menjauhi zina, makruh menjauhi zina, harus menjauhi zina. Tak ada. Ulama bersepakat bahawa wajib kita ni menjauhi zina. Itu adalah dalil qat'i. Seterusnya adalah dalil zanni. Dalil zanni ni adalah dalil yang mana mengandungi beberapa makna yang menyebabkan ia kurang jelas. Ia juga memerlukan kepada penjelasan atau huraian yang lebih lanjut. Para ulama boleh berbeza pandangan terhadap perkataan-perkataan zanni dalam Al-Quran kerana ia mengandungi beberapa makna. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Bermaksud, dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka dari berkahwin selama 3 quru. Okey, lafaz quru dalam ayat tadi dari segi bahasa Arab mempunyai dua makna, iaitu haid dan suci. Ia lafaz yang musyarak, berkongsi dua makna. Oleh kerana perkataan ini mempunyai dua makna, ia adalah perkataan zanni. Ulama berbeza pandangan ketika membicarakan tentang iddah isteri yang diceraikan oleh suami. Sebahagian mazhab, sebagai contoh mazhab Hanafi mengatakan quru itu adalah haid, manakala mazhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan quru itu adalah suci. Disebabkan berlaku perbezaan pendapat antara ulama, maka ia dinamakan atau ia dikategorikan dalam dalil zanni. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.